Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Terima kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Terima kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali
di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Terima kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Terima kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk
capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jauh
Barisan Nasional, barisan kita, menegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini, untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini, untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu
bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia Jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia Jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini, untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini, untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua,
menuju Malaysia Jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia Jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bersiaran lagi dalam ruang bicara pada malam ini bersama BNCOM dan terima kasih kepada semua pelayar-pelayar FB dan semua yang bersama kita pada malam ini, dan kita menampilkan Tan Sri Syarif Samad yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Pemilihan UMNO, dan ini adalah merupakan tempoh yang cukup penting dalam UMNO menentukan kepimpinan parti di setiap peringkat, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan juga di peringkat tertinggi. Dan ketika ini kita tahu seluruh negara semua bahagian-bahagian UMNO sedang memasukkan data-data mereka-mereka yang menawarkan diri mereka sebagai calon-calon yang bertanding. Dan kita akan membicarakan dan mengupas Tan Sri berkaitan dengan isu pemilihan UMNO tahun 2023 ini. Dan untuk permulaan saya ingin bertanya soalan yang mudah pada Tan Sri. Bagaimana perasaan Tan Sri apabila mula dinamakan sebagai pengerusi Jawatankuasa Pemilihan UMNO 2023 pada peringkat awal? Ini kerja yang mungkin sekali dalam 3 tahun ataupun 5 tahun. Dan hanya ia melibatkan tempoh daripada bulan Februari sampai kepada 18 Mac atau 19 Mac. Jadi saya rasa ianya patutlah saya bersetuju dan sedia menerima jawatan ini. Tambahan lagi kerana saya sendiri sudah buat keputusan bahawa saya tidak akan bertanding sebagai ketua bahagian. Saya hanya berada sebagai pengerusi tetap di peringkat cawangan. Maknanya saya sudah beralih kepada alam veteran, sebagai veteran secara resminya menjadi veteran UMNO, dan saya dengan mudah menerima pelantikan ini kerana pada saya juga pemilihan UMNO kali ini juga penting untuk ahli-ahli di peringkat bahagian, daripada cawangan-cawangan berkumpul di peringkat bahagian, bukan sahaja di peringkat bahagian memilih kepimpinan di peringkat bahagian itu sendiri, malahan mereka terlibat dalam menentukan kepimpinan di peringkat nasional. Ya. Maknanya ia akan menentukan wajah dan hala tuju parti selepas PRU ke-15 untuk menghadapi PRU yang ke-16. Jadi bermakna ianya satu peristiwa yang penting, supaya dalam mereka menggunakan kuasa untuk menentukan kepimpinan di bahagian dan juga di peringkat kebangsaan maupun di sayap-sayap masing-masing. Di dalam pemikiran mereka haruslah ianya melihat juga
kepada keperluan masa akan datang. Ya. Iaitu untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-16. Ianya mungkin dalam keadaan itu maknanya ahli-ahli parti yang boleh memilih ya, kenalah serius dan memikirkan sedalam-dalamnya secara yang cermat, mengambil kira hala tuju apa yang hendak kita tentukan dengan kebolehan pemimpin-pemimpin yang menawar diri mereka pada hari ini, supaya kita sedar bahawa mungkin tempohnya 3 tahun ya, ataupun mungkin tempohnya sehingga pilihan raya yang ke-16. Jadi ia tak harus hanya memikirkan kepada perkara yang belakang ya, yang telah berlaku, tetapi berpandu kepada apa yang pengalaman kita di peringkat bahagian dan pandangan kita di peringkat kebangsaan sebagai ahli-ahli yang ada kuasa mengundi, kena mengambil kira juga keadaan di hadapan. Itu yang uniknya pada kali ini. Itu satu sisi pandang yang begitu menarik, dan tadi kita tahu cawangan-cawangan UMNO telah pun selesai bersidang sehingga 26 hari bulan yang lalu, dan kita juga tahu pada peringkat awal dan selepas PRU ke-15 ramai sebenarnya yang menjangkakan ataupun agak bimbang dari segi sambutan ahli-ahli untuk turun mengadakan persidangan cawangan masing-masing. Tetapi kita lihat nampaknya persidangan di seluruh negara berjalan dengan begitu baik, begitu lancar, dan ramai sebenarnya ahli-ahli yang turun menjayakan, ingin hadir, masih setia kepada parti. Dan bagaimana Tan Sri melihat perkembangan ini? Kalau dilihat kepada pemilihan ataupun mesyuarat persidangan yang telah berlaku di peringkat cawangan, ya, kita bukan hanya melihat keadaannya berjalan dengan baik. Betul. Maknanya mesyuarat persidangan itu ada cukup quorum, berjalan patuh kepada peraturan dan perlembagaan, tetapi sebagai tanda positif saya rasa ialah bahawa akan ada juga perwakilan bahagian mungkin terpaksa ditangguhkan kerana minat dan emosi dan nafsu yang agak tak terkawal ya, sehingga membelakangkan peraturan dan perlembagaan, bahawa dalam keadaan ini mungkinlah adanya bahagian-bahagian yang akan ditangguhkan perwakilan, dan walaupun ia boleh dikatakan sebagai satu yang negatif, tapi bagi saya ia satu yang positif, bahawa kita merupakan parti di mana tidak boleh kepimpinan bahagian ataupun pihak-pihak tertentu dalam bahagian menolak tepi peraturan dan juga perlembagaan, ya, kerana aduan itu akan datang daripada pihak yang terkilan. Betul. Dan mereka menganggap hak mereka itu penting, dan mereka bersemangat untuk membuat bantahan tentang kemungkinan salah guna kuasa oleh kepimpinan dalam bahagian-bahagian yang tertentu. Jadi buat masa ini saya sudah pun mengesyorkan supaya sebuah bahagian umpamanya ditangguhkan perwakilannya dan diadakan selepas daripada 18 Mac dan mungkin diuruskan sendiri oleh pihak yang ketiga, iaitu Perhubungan UMNO Negeri itu sendiri. Jadi ianya bukan katanya soal salah laku, tetapi sudah ada juga ahli-ahli dan pemimpin di peringkat akar umbi sedia untuk membantah terhadap salah laku ini. Dan sebab itu diputuskan, yang saya sendiri mesyuarkan, agar bahagian yang berkenaan ditangguhkan mesyuarat perwakilannya dan tak terlibatlah dalam pemilihan yang berlaku sama ada di peringkat sayap ataupun di peringkat bahagian dan juga di peringkat kebangsaan. Ya. Jadi ini pada saya satu petanda bahawa kita ni bukan sebuah parti yang
tidak ada peraturan. Betul. Kalau bahasa Inggerisnya kita ni lebih rules based, ya. Maknanya kita bertindak berasaskan kepada peraturan dan susunan segala peruntukan yang ada dalam perlembagaan dan juga tata etika ahli. Jadi bermakna bahawa kita kita tak boleh dituduh sebagai parti ikut sukalah, ya. Kita orang pemimpin boleh langgar peraturan, suka hati, kan? boleh langgar perlembagaan, kan. Tak boleh buat suka hati. Jadi ini satu petanda pada saya yang positif, ya. Walaupun boleh dipusingkan, orang boleh katalah inilah sampai tak reti mentadbir parti. Tak, kita mengakui bahawa pentadbiran parti, pengurusan parti adalah berasaskan kepada peraturan, rules based, ya. Dan sebab itu daripada semua sudut kita memang tertib dan cemburu tentang hak dan keistimewaan seseorang ahli itu dan mengikut peraturan dan mengikut perlembagaan. Dan sebab itu kita ni bukanlah satu yang berasaskan kepada personality, ya, ataupun kehendak peribadi seseorang pemimpin. Betul. Tetapi tetap berasaskan berpandu kepada peraturan dan peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Dan betul Tan Sri. Dan peraturan dan juga tata cara ini terpakai kepada semua ahli. Terpakai kepada semua ahli dan ianya tidak ada orang kata exception, tidak ada exception. Dan bercakap soal peraturan, bercakap soal tata cara ni, saya juga mendengar dan juga membaca bahawa pada kali ini kita lihat penekanannya diberikan lebih kepada kempen dalam bentuk media sosial. Dan di bawah sana Tan Sri sebenarnya ramai dah mengatakan boleh ke buat perjumpaan, boleh ke buat calon panggil orang untuk berjumpa, majlis-majlis yang dianjurkan. Kalau kita lihat dalam pemilihan-pemilihan sebelum ini, itulah caranya, kan. Maknanya calon ni dia akan panggil, buat satu majlis, panggil semua perwakilan, kemudian akan dibentangkan apa yang nak dinyatakan. Dan kali ini pun ada ketika mesyuarat cawangan, tidak boleh ada ucapan ketua cawangan sebelum, ucapan perasmian juga tidak dibenarkan. Ini antara perkara-perkara yang berlaku yang mungkin Tan Sri ingin menyatakan, memberikan penjelasan. Yalah, yang mustahaknya kita nakkan supaya adanya keadaan yang sama rata, level playing field. Yes. Bagi mereka yang sedang memegang jawatan dan bagi mereka yang menawar untuk mencabar jawatan-jawatan dalam parti di peringkat bahagian maupun di peringkat kebangsaan. Begitu juga cawangan, kan? Begitu juga di cawangan. Sebab itu di peringkat cawangan umpamanya kita mulakan bahawa dengan arahan bahawa tidak ada peresmian secara kelompok, ya. Dan arahan itu keluar, sedangkan kebiasaannya bagi bahagian-bahagian mereka mengadakan peresmian secara kelompok. Tetapi kerana ini tahun pemilihan, kita meletakkan syarat bahawa persidangan-persidangan cawangan haruslah tidak diresmikan secara kelompok. Tak adanya ketua bahagian yang akan mempertahankan jawatannya mempunyai kelebihan, ya, dengan berucap kepada ketua-ketua cawangan atau wakil-wakil cawangan melalui majlis peresmian secara kelompok. Itu kita bertujuan untuk mewujudkan keadaan sama rata, ya, di antara yang memegang jawatan dan bagi mereka yang nak menawarkan diri mereka mencabar jawatan itu, ya. Jadi sebab itu arahan pertama kita beri ialah mesyuarat secara peresmian persidangan cawangan secara berkelompok tidak dibenarkan. Tetapi bahagian boleh memanggil wakil-wakil cawangan untuk tujuan menerangkan keperluan-keperluan pengurusan, ya. Kerana ada nak terangkan, begini, kena ikut peraturan ini, inilah duit peruntukan yang bahagian bagi kepada cawangan-cawangan bagi tujuan mengadakan persidangan masing-masing dan sebagainya. Jadi selain daripada
perjumpaan secara pentadbiran Taklimat lah. ada yang taklimat, Hmm. secara pentadbiran yang memang perlu, memang perlu kita benarkan. Dan selain daripada itu, mesyuarat perjumpaan secara berkelompok, peresmian secara berkelompok di mana ketua bahagian berucap dan sebagainya, tak kita benarkan. Dan juga dalam persidangan cawangan-cawangan, Majlis Tertinggi telah menetapkan bahawa agenda cawangan-cawangan adalah didahulukan hanya laporan-laporan dan juga pengundian. Dan kemudian baru adanya ucapan Ketua cawangan. sama ada oleh ketua cawangan yang lama atau ketua cawangan yang baru. Di peringkat sayap bahagian dan juga bahagian, begitu juga. Bahawa tidak lagi dibenarkan supaya ketua bahagian berucap panjang lebar ke ataupun berpidato untuk mempengaruhi keadaan. Jadi agenda dalam mesyuarat dan persidangan cawangan dan perwakilan mesyuarat perwakilan bahagian sudah disusunkan dan diaturkan oleh Majlis Tertinggi supaya segala ucapan dikemudiankan, diutamakan segala laporan, pembentangan laporan sebagai administratif, ya, dan kemudian diadakan terus pengundian. Jadi itu yang menunjukkan bahawa kita kena terima hakikat semua ahli faham tentang keperluan menghadiri perwakilan dan tak payahlah ketua bahagian ataupun sesiapa berucap sebelum ataupun pada awal-awal persidangan itu supaya ia tidak memberikan satu kelebihan bagi pihak yang sedang memegang jawatan. Ini just to be fair, maknanya soal ataupun nilai level playing field ini, keadaan yang aman, keadaan yang rata, keadaan yang telus dapat kita kekalkan di dalam masa pemilihan UMNO 2023. Ya. Kadang-kadang dalam ucapan awal ni juga kadang-kadang boleh dilontarkan perkara-perkara yang provokasi, tapi kadang-kadang menghentam satu pihak. Ini akan menimbulkan ini yang kita boleh elakkan. Ini memang dalam tata etika UMNO yang telah kita persetujui pada tahun 2008, iaitu 15 tahun dahulu, sudah terpakai selama 15 tahun sudah terpakai tata etika ini. Dan tata etika ini menentukan bahawa soal penghinaan, soal fitnah, soal sogokan, soal pengaruh, menggunakan jawatan, memberikan imbuhan dan janji-janji dan sebagainya tidak dibenarkan. Memang tidak dibenarkan. Ini semua orang dah tahu. Pasal dah 15 tahun. Tetapi saya dan jawatankuasa pemilihan saya, ahli jawatankuasa saya, membuat cadangan kepada Majlis Tertinggi supaya kita tambah baik sikit dari segi soal berkempen itu. Iaitu kita galakkan kepada kempen yang membenarkan kepada aspek menyokong, sokongan bagi diri sendiri atau pihak lain memberi sokongan kepada calon dalam media sosial, terutamanya media sosial. Tetapi tak boleh juga melakukan fitnah ataupun menghina calon lawan. Jadi sebab itu kita walaupun dalam tata etikanya melarang penggunaan media sosial dan bahan-bahan kempen yang lain, tetapi kita anggapkan bahawa kita juga kena bersesuaian dengan peredaran masa. Bila hari ini media sosial itu merupakan cara hubungan dan komunikasi yang penting, maka kita memutuskan dan mensyorkan kepada Majlis Tertinggi supaya penggunaan media sosial untuk tujuan menyokong calon dibenarkan. Jadi yang elemen negatif, memfitnah, menghina itu tetap tak digalakkan. Jadi itulah satu sedikit penambahbaikan. Jadi sekarang kita boleh lihat bahawa adanya calon-calon yang keluarkan video, yang ada menghantar WhatsApp, itu maknanya bertambahlah kemesraan dan hubungan
antara ahli-ahli yang memilih dan mereka yang bertanding. Betul. Ya, yang menawarkan diri. Jadi alhamdulillah, dan tak tahulah kalau BNCOM umpamanya nak mengadakan pertandingan umpamanya, tengoklah pilih-pilih mana yang telah buat konten ataupun Bahan kempen paling menarik, kempen paling yang kreatif. menarik, yang paling kreatif. Menarik. Pasal mungkin mereka ini boleh digunakan pula dari segi komunikasi yang Ketika dibuat pilihan raya oleh dan akan BNCOM, datang. yang pilihan raya akan datang ataupun dalam isu-isu yang tertentu, kita boleh lihat lah. Ini mungkin ada talent-talent yang baru ya, dari segi komunikasi cara baru yang boleh digunakan dalam masa yang akan datang. Bukan saja nak menunggu kepada pilihan raya, tetapi dalam membahas isu, ya, menyampaikan hujah, boleh dilihat kepada mereka yang kreatif dan mereka yang berani dan keadaan yang idea yang baru, yang segar, ya, dalam menggunakan media sosial. Satu cadangan yang cukup menarik daripada Tan Sri malam ini. Dan kita juga ada soalan Tan Sri daripada Syahnas Fitri. Printing material macam topi, kad calon, baju, flyers, banting, banner boleh ke tidak? Saya tak ada masalah dari segi orang menggunakan topi, kad calon, baju, flyers, banting, banner. Tetapi ada hadnya. Janganlah buatnya semasa hari mengundi. Ya, samalah macam katakan dalam PRU ataupun PRN ataupun PRK, dia ada terhentinya tempoh kempen. Jadi pada hari mengundi, pada 11 umpamanya untuk sayap-sayap, pada 18 hari bulan untuk bahagian dan juga majlis tertinggi, janganlah pula dicemarkan perwakilan bahagian itu, ya, dengan banting, dengan kad calon dan sebagainya. Patut kita kena hentilah kempen, kan? Kita kena ada had begitu. Jadi kalau sekarang nak perkenalkan diri, bagikan kad, saya tak fikir ia menjadi masalah, ya. Kalau pasal sekarang ni semuanya menunggu untuk mendapat nombor, kan? Di peringkat bahagian pun menunggu dapat nombor, di peringkat sayap pun menunggu dapat nombor, di majlis tertinggi pun dan wanita pemuda dan puteri nasional pun menunggu untuk dapat nombor. Betul. Jadi kalau nak suruh orang ingatkan nombor kita, kenalah bagi kad dan sebagainya, dan saya tak rasa ia menjolok mata atau menyusahkan ataupun melanggar kaedah pemilihan yang secara teratur, yang bebas, kerana dalam pilihan raya umum pun memang digunakan pamphlet, ya, ataupun lambang, kad dan sebagainya. Tetapi pada hari mengundi dalam dewan itu, jangan benda ni ditabur-taburkan. Ya? Sebenarnya Tan Sri pun pada hari mengundi itu, perwakilan sebenarnya telah pun membuat keputusan sepanjang tempoh kempen. Jadi kalau ganggu pada hari pengundian tu, dia jadi macam tak berapa seronok lah kan. Orang ni datang kacau, orang ni datang kacau, dia jadi nampak agak tidak berapa tertib. Pasal ada yang tanya, boleh tak buat baju, tunjuk gambar calon? Buatlah. Tapi kalau awak rasa yang ini dengan gambar calon awak boleh menang, ya, mungkin orang pun meluat juga tengok kan. Boleh backfire kan. Boleh pun boleh terbalik kesannya kan. Betul. Jadi mana yang show, wah kita ni ini personality, ya. Pasal kadang-kadang orang kata ini personality cult. Oh, ini nak memuja-muja kepada tokoh. Jadi pakai baju gambar calon, ya. Saya tak pernah buat pun, ya. Walaupun saya bertanding sebagai calon ahli parlimen umpamanya ataupun ketua bahagian, tak pernah saya buat pakai baju. Saya tak suka orang cara kaedah begini. Tetapi kalau nak buat. Jangan pula dalam perwakilan datang pakai baju calon, enggak muka calon kan. Ada pula apa ni, button bash pula ada kan. button lah Button itu bash kan. pula. Ini dah kadang-kadang dah kita kena anggapkan sebagai katakan peraturan masa pilihan raya umum, ya, pilihan raya negara, ada tempoh had kempen. Ada tempohnya berhenti kempen, iaitu pada
18 hari bulan atau 11 hari bulan itu jangan dalam dewan tu jangan lagi ada kempen. Itu yang pasal ini yang jadi kalau nak pakai kad, nak pakai flyers, masa sekarang buatlah, kan? Walaupun etika menyatakan tak boleh ada ejen, tak ada boleh pelobby dan sebagainya. Siapa yang mengaku menjadi ejen, kan? Kalau ialah itu hanya kita berpandu kepada niat baik dan tak ada sangkaan buruk. Kalau kita berterus terang, berkempen, mengesyorkan diri kita, menawar diri kita, memuji diri sendiri, melalui poster, melalui itu, boleh dibuat. Tapi bukan berbentuk fitnah ke berbentuk menghentam pihak lawan. ada lagi satu soalan. Adakah list calon-calon secara pasukan dibenarkan? Teruskan, kan? Teruskan. Boleh. Tidak. Itu tak memfitnah ke sesiapa. Itu tak menghina sesiapa. Jadi panduan kita ni, Dia cai ni maknanya ini barisan yang dia sukalah. barisan yang ketua bawa. Dia bertanding sebagai ketua bahagian. Dia letakkan dia punya senarai, ahli-ahli dia. Okey. Dia tak menghina pihak lain. Hanya dia kata inilah yang pilihan dia. Jadi kalau orang tak setuju, orang cancel nanti kan mungkin satu kapal, satu papan pun boleh terbalik, kan? Jadi berhati-hatilah, kan? Tetapi boleh saya ditanya tentang perkara ini, saya kata teruskan, tidak ada masalah. Berbalik soal Tan Sri, kempen, perjumpaan. Perjumpaan sama ada perjumpaan secara berkelompok, secara ramai, majlis. Ini pun ada orang agak keliru sebenarnya. Dia sebenarnya jelas dalam tata etika. Kalau majlis itu dianjurkan oleh parti maupun peringkat perhubungan ataupun peringkat ibu pejabat, diadakan majlis pengenalan calon. Okey. Kita tak ada banyak masa. Itu boleh dijalankan. Pertemuan ini kami mencadangkan kepada majlis tertinggi supaya pertemuan dibolehkan. Tetapi janganlah sampai dimajliskan, ya. Maksud saya ni, kalau pertemuan tu kau duduk satu meja macam ni, berjumpa 5-6 orang, taklah menjolok mata sangat. Tak apalah, kan? Tetapi nampaknya majlis tertinggi telah tidak menerima cadangan kami. Betul. Jadi perkara itu masih terpakai. Maknanya majlis, himpunan, pertemuan tidak digalakkan kerana takut elemen kononnya ini politik wang dan sebagainya. Ini kadang-kadang saya tak bersetuju sangatlah dari segi ini. Saya tak bersetuju sangat dengan majlis tertinggi. Tetapi saya patuhlah kepada arahan majlis tertinggi masih terus dipakai. Tetapi saya menggunakan kaedah kalau ada laporan terpaksalah jawab, kan? Kalau nak buat pertemuan cara yang tak formal, jumpa-jumpa begitu, tapi lebih baiklah saya rasa dalam keadaan begini, dalam tempoh yang singkat, tak boleh kita berjumpa sampai 100 orang dan sebagainya. Gunakanlah media sosial. Media sosial, ya. Lebih cepat sebenarnya, kan? Kita nak berkempen, nak memperkenalkan diri kita kepada para perwakilan menggunakan media sosial. Dan Tan Sri, sebelum ini kita pun tidak menjangkakan, dan ramai sebenarnya yang mengatakan kebimbangan, kesuraman, adakah ramai akan menampilkan diri sebagai calon dalam pemilihan kali ini selepas pasca PRU ke-15 dalam keadaan suramnya politik yang berlaku selepas itu. Tapi kita lihat jangkaan kita meleset apabila ramai calon yang menawarkan diri di peringkat bahagian, di peringkat tertinggi juga, sayap-sayap wanita, sayap pemuda, sayap puteri, di peringkat bahagian dan juga nasional. Bagaimana Tan Sri melihat perkembangan ini dan berapa sebenarnya jumlah? Ada jumlahnya, Tan Sri? Telah pun direkodkan? Di peringkat kebangsaan 383 calon. 383 calon. Bagi majlis tertinggi, bagi wanita UMNO, bagi pemuda UMNO dan juga pada puteri UMNO. Ya.
383, dia mungkin kurang daripada tahun 2018. Ya. Kurangnya pun dalam, saya ingat dalam 20% lah daripada angka 2018. Dan pada tahun 2018, kita lihat bahawa pertandingan itu agak rancak. Ya. Kerana ketika itu kita kalah. Kita bukan lagi kerajaan, tapi kita kerajaan di negeri Pahang, kita kerajaan negeri di Perlis, juga di Perak, ya. Tidak di Johor, tidak di Negeri Sembilan, tidak di Selangor, Melaka, ya, Kelantan, Terengganu, ya. Jadi ketika itu dia semenjak itu 2018 penurunan jumlah, ikut jumlah ialah dalam 20% lah. Kalau apa, jadi maknanya adanya penurunan, tapi pada saya taklah menjadi satu indikator bahawa ianya sudah suram, ya, ataupun muram, ialah tak berancak macam dulu, ya. Bagi saya adanya yang lebih penting bagi saya ialah untuk melihat penawaran diri yang berlaku di peringkat kepimpinan yang muda, iaitu di peringkat pemuda, di peringkat puteri, ya. Itu petanda yang penting bagi saya. Jadi kalau saya lihat kepada kadarnya, umpamanya kalau di Majlis Tertinggi untuk jawatan Exco yang 25 umpamanya, jawatan Majlis Tertinggi ada 25 jawatan, kita kena pilih 25. Jadi yang menawar diri ialah 95. Jadi maknanya kira-kira 4 calon bagi seorang lah, bagi satu jawatan, kan, satu kursi. Bagi pemuda, saya tengok pula untuk 20 kursi, 20 jawatan Exco pemuda, yang menawar diri 113. Ya. Maknanya dalam itu ada dalam 5,5 calon, ya, ataupun kata-kata hampir 6 calon bagi satu jawatan. Jadi maknanya dari segi kadar tawaran itu, ya, mana kadar tawaran itu, rasionya ialah bahawa di peringkat pemuda 5,5 untuk satu jawatan. Di peringkat MKT 4 bagi satu jawatan. Ya, jadi maknanya ianya 5 bagi satu jawatan. Jadi maknanya di peringkat pemuda ni kegairahan tu lebih tinggi sikit daripada Majlis Tinggi. Di wanita ianya 61 untuk 20. Jadi 3-1 kan. Bagi puteri ia 40 untuk 20, 2-1 lah katakan. Jadi kegairahan di peringkat pemuda yang paling tinggi berbanding dengan dengan MKT, Majlis Tertinggi, dan berbanding juga dengan wanita, berbanding juga dengan puteri. Ya. Jadi maknanya kita tak adalah satu keadaan kalau ada 20 jawatan hanya 30 je yang menawar diri. Jadi susah nak cari orang yang berani nak menawar diri, kan. Ini nampaknya masih minat tu masih kuat. Ya. Masih ramai yang menawarkan diri. Dan kalau dilihat kepada puteri, ianya kerana puteri dan pemuda ni adanya had umur. Jadi itu akan melihat bahawa muka-muka baru. Kerana ramai juga yang akan terlepas, tak lagi menjadi memenuhi syarat umur, keluar daripada tempoh umur. Jadi maknanya pembaharuan itu berlaku. Jadi saya tak terperanjat sangatlah kalau hanya 40 puteri yang menawarkan diri untuk 20 jawatan, pasal ini disebabkan oleh kerana kelayakan umur itu, ya. Di peringkat pemuda pula, walaupun ada juga yang terkeluar kerana sudah tua lebih daripada 40, kan, dah tak boleh menawarkan diri untuk jawatan Exco pemuda, ramai pula yang ke depan, ya, dan menawarkan diri. Jadi ini yang maknanya kita
walaupun kita melihat kepada jumlah yang ramai, kita juga harus melihat kepada cara yang syarat-syarat ataupun kaedah-kaedah yang tertentu bagi setiap jawatan atau kumpulan yang mereka menawarkan diri. Jadi ada macam puteri ni ada masalah soal had umur, pemuda pun ada had umur. Jadi sebab itu kita replacement kan, penggantian tu berlaku, ya, berlaku, dan maknanya kita tak adalah ada mempunyai kebuntuan pula, ya, walaupun kata puteri dua calon untuk satu jawatan, sikit sangat kan, tetapi kalau bawah dua sangat, kita harus bimbang. Tapi kalau dua untuk satu jawatan, 50-50-nya, keadaannya 50-50, tapi kita kena tengok ianya disebabkan oleh kelayakan umur. Ya, kalau lebih pada had 35 dah tak boleh jadi puteri, umpamanya lah kan. Betul. Jadi kena tengok ada sebab-sebabnya. Ratio itu kan, Tan Sri. Dan Tan Sri, kita tahu pemilihan akan berlaku di peringkat bahagian, misalnya 18, di peringkat wanita, pemuda dan puteri 11 hari bulan. Dan ini akan dijalankan serentak seluruh negara. Bagaimana persiapan jawatankuasa pemilihan UMNO kali ini dalam berdepan dengan pemilihan yang berlaku serentak ini? Dan tentulah dia membabitkan ramai mereka-mereka yang akan menjaga dari segi proses pengundian, dari segi pengiraan undi, dan ini juga salah satu perkara penting dalam proses pemilihan parti setiap kali berlakunya pemilihan. Bahagian-bahagian sebenarnya sudah pun berpengalaman menguruskan proses pemilihan ini. Kerja sebenarnya banyak yang dilakukan oleh urusia bahagian. Ya. Menyediakan tempat, menyediakan meja, betong, tempat mengundi dan sebagainya, kaedah-kaedah itu bahagian-bahagian banyak sudah pun berpengalaman. Dan mereka tahu bahawa perlu adanya petugas-petugas yang berkecuali, ya. Mungkin diambil daripada kalangan pelajar-pelajar, terutamanya dari segi nak mengundi, nak mengira undi, kan, terutamanya dalam nak mengira undi. Jadi itu bahagian berpengalaman dari segi itu. Tetapi yang saya bernasib baik ialah, dan parti juga bernasib baik, kerana ada golongan veteran UMNO yang telah tampil ke depan dan mereka menjadi jawatankuasa pemilihan UMNO di peringkat bahagian dan juga di peringkat negeri. Jadi maknanya pemantauan itu akan dilakukan oleh jawatankuasa pemilihan UMNO di peringkat bahagian yang dianggotai oleh sebahagian besar oleh veteran-veteran UMNO. Tetapi kerana mereka ni golongan orang yang lama, ya, dan sebenarnya tidak ada kepentingan lagi. Jadi sebab itu kita bernasib baik, UMNO bernasib baik bahawa kita mempunyai peringkat orang yang berminat dan orang yang masih berminat tapi tidak ada kepentingan dari segi nak mencari jawatan. Betul. Jadi alhamdulillah lah. Jadi saya berterima kasih, veteran UMNO banyak membantu saya. Di peringkat bahagian, pengurusi jawatankuasa pemilihan di peringkat bahagian adalah diisi oleh veteran UMNO. Di peringkat negeri pun dilantik veteran UMNO duduk sebagai pengurusi pemilihan peringkat negeri, dan mereka sebenarnya menjadi pemantau, pemantau untuk menjadi penasihat, untuk menjadi pakar runding, pakar rojok, dan juga ibu pejabat mengantar petugas-petugas ibu pejabat duduk di setiap bahagian. Jadi kita juga ada sistem hotline, ya. Yang ini belum saya dapat nak umumkan, di mana apabila timbul sebarang masalah sebagainya boleh menghubungi kepada hotline, ya. Jadi tapi saya rasalah kalaupun ada masalah, ianya banyak yang teknikal, kan. Dan kadang-kadang ianya berlaku kerana bahagian tak peka, cawangan tak peka, ya, dari segi, dan ahli tak peka tentang keahliannya, alih-alih
menawarkan diri untuk menjadi calon di peringkat bahagian, tengok nama tak layak untuk bertanding. Umpamanya ada syarat-syarat sebab-sebabnya lah. Ataupun ada orang yang patutnya tak boleh bertanding pasal satu kampung tahu dia ni sebelah sana kan. Satu ketika. Tetapi kerana Dia tak masih lagi ahli. dilaporkan ya, dan namanya masih ada lagi dalam sistem. Betul. Tetapi kita bagi kita ni kalau ada masa ada lagi. Jadi kalau bahagian merasakan harus dibuat aduan. Jadi kita akan serahkan kepada lembaga disiplin, terutama apa ia melibatkan individu-individu yang tertentu. Yes. Ya. Dan tindakan juga boleh dibuat kemudian. Ya. Jadi maknanya kalau akhirnya memanglah kita terlepas pandang, bahagian lepas pandang, tetapi memang lagi segi syaratnya sepatutnya tak boleh dia menjadi memegang jawatan. Ya. Aduan itu boleh dibuat selepas 18 lagi. Pasal sebenarnya kita pernah mengambil tindakan selepas daripada pemilihan. Jadi pemilihan kita okeylah bagi 3 hari untuk bantahan daripada mesyuarat cawangan. 3 hari daripada bantahan daripada peringkat sayap umpamanya kan. Tetapi selepas pemilihan di peringkat bahagian dan majlis tertinggi pun kita pada 19 hari bulan, 20 hari bulan kalau ada bantahan Boleh. kita akan tembak, kita akan tengok ya, akan pertimbangkan. So, ada soalan daripada Nur Fazlin KMZ, sekiranya ada bantahan dalam pemilihan yang ingin dilakukan, bagaimana prosedurnya Tan Sri? Ini Tan Sri dah sebut tadi, kita ada talian hotline yang boleh dihubungi Tan Sri. Kalau ada bantahan, buatlah secara tertulis dengan cara yang dengan bukti-buktinya, walaupun selepas pun lagi kita akan timbangkan. Ya, Hantar ke ibu pejabat. Jadi yang mustahaknya kena ada bantahan dengan buktinya, ya, dengan berpandu kepada kaedah-kaedah dan peraturan yang ada dalam tata etika ataupun dalam perlembagaan. Ya. Dan Tan Sri, kita telah pun sampai ke penghujung ruang bicara kita. Tan Sri, kita ada baki lebih kurang 5 minit. Apakah rumusan Tan Sri, dan barangkali Tan Sri ingin berkongsi pandangan dan nasihat kepada calon-calon yang bertanding dan juga para perwakilan. Ini secara umumnya Tan Sri. Tan Sri tak boleh favor mana-mana lah ni kan. Tak boleh. Maknanya secara umum kepada calon-calon. Iyalah, pada saya pertandingan itu ialah untuk mencari, untuk jawatan, untuk memegang amanah sebagai seorang pemimpin. Ya kan? Kita nak gelojoh, nak buat salah laku dan nak buat perkara-perkara yang tak baik-baik, akhirnya amanah itu pun takkan dapat kita tunaikan baik walaupun katakan kita menang, kan. Jadi sebab tu dalam keadaan pemilihan ini niat tu penting, dan niat kami ialah untuk kita mengadakan pemilihan seberapa telus yang boleh, ya. Dan kita tak suka nak melarang orang tak bertanding. Kalau atas sebab-sebab teknikal sikit, walaupun apa orang kata grey area, yang cara yang sama-sama kan, saya akan membuat keputusan membenarkan perwakilan itu menentukan. Dan lebih baik kita membenarkan perwakilan menentukan. Pasal perwakilan pun bukan jenis yang cucuk hidung. Ya kan? Dia bukan suka-suka ikut je. Dia pun ada pertimbangan. Dia ada pertimbangan, dia ada rasionalnya, dia ada asasnya. Jadi kalau kita sekat orang, ini jangan bertanding, kita kata ini palsu lah, kita buat aduan palsu dan sebagainya, ya. Ataupun kita cari teknikal, sebab teknikal untuk melarang dia bertanding. Saya rasa sebenarnya kebijaksanaan orang ramai ni, ya, golongan yang ramai, iaitu perwakilan yang akan memilih di peringkat bahagian-bahagian ni, di peringkat nasional pun juga perwakilan yang sama. Saya rasa kebijaksanaan mereka itu memang ada. Sebab itu dari segi apa yang saya perhatikan parti kita ni kan, akhirnya sehingga kan kalau kita tengok susunan struktur UMNO itu sendiri, mengapa umpamanya
kita ada presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden. Ya. Dan parti lain pun ikut. Kan? Parti lain ada yang ramai parti yang macam klon UMNO juga. Jawatan presiden, timbalan presiden, kurang dia nak buat lain sikit, dia taruh 2 timbalan presiden atau jawatan naib presiden. Ya. Jadi dalam sejarah kita ni, saya lihat bahawa jawatan naib presiden, walaupun orang kata ianya tak penting, tapi saya menyaksikan bagaimana seorang naib presiden pernah menjadi Perdana Menteri. Ya. Kerana dia seorang timbalan presiden, kejawatan itu kosong, naib presiden diangkat, ya, dia pula yang menjadi presiden. Kan? Jadi jawatan naib presiden ni mustahak. Jadi kadang-kadang mengapa 3? Kan? Mengapa 3? Mengapa tak 1 saja? Kan? Dan sebab itu kadang-kadang dalam keadaan yang kita tak duga, presiden memilih daripada 3 untuk menjadi timbalan presiden ataupun timbalan Perdana Menteri. Kan? Maknanya ada hikmahnya. Betul. Ya? Dan sebab itu kita lihat ada parti yang semua yang ikut kita. Ikut cara kita, struktur kita. Sampai Jadi, kadang-kadang color pun ikut kita juga. Itulah biasalah. Tetapi sebelum saya sentuh soal color, saya tak nak sentuh lah soal color ni, semua orang tahu kan. Tetapi mengapa jawatan naib presiden itu penting? Jadi jangan kata, oh ini pertandingan untuk naib presidennya tak penting. Tetapi dari segi sejarah parti, jawatan 3 naib presiden itu penting. Ya. Kita pernah naib presiden, dalam keadaan ada presiden, ada timbalan presiden, naib presiden menjadi Perdana Menteri. Betul. Ada kecohnya juga. Kan? Jadi kadang-kadang inilah sebabnya kita kena faham. Bila susunan parti kita begitu, jangan kita pelekehkan. Kerana ia juga ditiru. Kan? Dibuat sama dia seperti oleh parti-parti yang lain, kan? Jadi sebab itu pemilihan ini penting. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku, ya. Dan tetapi bila kita buat keputusan sebagai pengundi, saya nak cerita pasal pengundi. Fikirlah dengan penuh bijaksana, istikharahlah dalam soal memilih pemimpin, ya. Pemimpin pun fikirkanlah nak masuk. Dah masuk, masih boleh lagi tarik diri. Esok lagi masih boleh tarik diri. Ya? Boleh tarik diri? Boleh. Sekarang ni kami, pada saya, apa salahnya tarik diri sebelum dia dapat nombor, kan? Maknanya sebelum dapat nombor boleh tarik diri? Boleh tarik diri. Bagaimana prosesnya? Tarik diri je lah. Tulis surat. Tulis surat. Tarik diri atau kata saya takkan datang, surat simple, ya berapa ayat sangat, kan? Jadi akan digugurkan daripada senarai calon. Supaya dia tak ada hal dia pilih nombor, kan? Jadi mana bila print tu tak adalah dia punya nama tu. Tak ada nombor dia. Tak ada nombor dia. Tak ada nombor dia. Masih boleh lagi tarik diri. Itu kata pengerusi Jawatankuasa Pemilihan UMNO 2023. Terima kasih Tan Sri Syarif Samad selaku pengerusi Jawatankuasa Pemilihan UMNO 2023 atas segala perkongsian menjawab persoalan-persoalan yang bermain di benak kita, dan kepada semua calon-calon yang telah pun menawarkan diri, selamat berkempen. Kempenlah dengan sihat, nyatakanlah hala tuju dan apa jua perkara yang nak disampaikan, kerana ini adalah pemilihan UMNO untuk kita membina parti kita. Dan kepada para perwakilan, gunakanlah ruang dan peluang ini, buatlah pilihan terbaik, memilih barisan kepimpinan yang terbaik untuk parti. Tentulah masing-masing ada pemimpin yang mereka suka, calon yang mereka suka. Dan ini adalah demokrasi dalam parti. Tak perlulah kita bergaduh, tak perlulah kita berbalah. Kerana yang penting kita adalah satu keluarga UMNO. Kita ingin memilih barisan ketua-ketua kita yang akan memimpin parti kita. Jadi itu saja daripada kami. Tan Sri, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Etika Pemilihan UMNO. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi.